약속해 주십시오. Sebelum kita cerita lebih lanjut, kita terangkan dulu apakah itu Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab untuk mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan serta merupakan badan ketiga kerajaan selepas badan eksekutif dan badan perundangan. Badan Kehakiman berperanan untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat mahupun sesama rakyat. Mahkamah di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Atasan dan Bawahan. Mahkamah Atasan terbahagi kepada tiga, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan akan mendengar dan menentukan kes-kes jenayah dan sivil terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan pula menentukan rayuan daripada Mahkamah Tinggi serta keputusan mahkamah ini boleh dirayu ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Tinggi juga terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Malaya mendengar kes-kes dan pertikaian-pertikaian yang berlaku dalam bidang kuasa semenanjung, manakala Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak mendengar kes-kes dan pertikaian-pertikaian yang berlaku dalam bidang kuasa di Sabah dan Sarawak sahaja. Mahkamah Bawahan terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Mahkamah Seksyen yang mendengar semua kes sivil di mana tuntutannya tidak melebihi RM100,000 dan boleh mendengar semua kes jenayah kecuali kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati. Mahkamah Magistrate terbahagi kepada dua kelas. Kelas 1, di mana mahkamah boleh mendengar kes-kes sivil di mana jumlah tuntutannya tidak melebihi RM1,000 dan tempoh penjaranya tidak lebih daripada 10 tahun. Kelas 2, di mana boleh mendengar kes hukuman denda saja. Antara contoh kes yang pernah dikendalikan oleh Badan Kehakiman termasuklah kebocoran draft penghakiman dua kes berprofil tinggi yang didengar di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Kes ini tidak lebih daripada cubaan jahat memperkecilkan Badan Kehakiman dengan perkiraan untuk mengganggu pentadbiran berkaitan keadilan dan operasi kehakiman. Kebocoran draft penghakiman itu merujuk kepada kes SRC International Sdn Bhd bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan kes rasuah projek hybrid solar isterinya Datin Seri Rosmah Mansor. Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara berkata, ini adalah satu daripada cabaran dihadapi Badan Kehakiman dalam melakukan perubahan bilik mahkamah daripada fizikal kepada maya, dengan keselamatan cyber menjadi satu persoalan utama. Oleh itu, Badan Kehakiman akan terus meningkatkan langkah keselamatan cybernya dengan terus memelihara kerahsiaan dan integriti proses kehakiman. Dalam konteks kes SRC International yang melibatkan Najib Razak, terdapat beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk mengaitkannya dengan semangat cinta akan negara. Antaranya, kepentingan amanah dalam kepimpinan. Semangat cinta akan negara menuntut pemimpin menjaga amanah rakyat dengan penuh integriti. Dalam kes SRC International, Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, didapati bersalah atas penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana milik SRC. Tindakan sedemikian bertentangan dengan semangat cinta negara, kerana pemimpin yang benar-benar mencintai negaranya akan memastikan dana awam digunakan untuk manfaat rakyat, bukan kepentingan peribadi. Selain itu, kesan kepada imej negara. Kes seperti ini mencalarkan nama baik Malaysia di mata dunia. Semangat cinta negara seharusnya mendorong setiap individu, terutama pemimpin, menjaga reputasi dan maruah negara. Kes SRC memberi gambaran negatif kepada pelabur asing dan komuniti antarabangsa tentang integriti pengurusan kewangan negara. Kes SRC International menekankan pentingnya integriti dalam kepimpinan dan pengurusan negara sebagai manifestasi semangat cinta akan negara.
Penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin seperti Najib Razak mencalahkan maruah negara dan memberi kesan negatif kepada imej di peringkat antarabangsa. Isu kebocoran draft penghakiman turut mencabar integriti dalam kehakiman. Namun, usaha meningkatkan keselamatan cyber menunjukkan komitmen terhadap keadilan. Secara keseluruhan, amanah, keadilan dan tanggungjawab bersama adalah asas untuk menjaga maruah dan kemajuan negara.